Assalamualaikum, selamat tengah hari. Pertama-tama sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Majlis Perundingan Melayu. Terima kasih. Majlis Perundingan Melayu, penganjur bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, Utusan dan juga Kapina. Saya berdiri di sini rasa amat kedil, amat kecil untuk berdiri di atas pentas bersama dengan Tan Sri Dr. Rais, bersama dengan Profesor Datuk Zainal dan juga Datuk Firdaus. Dan juga saya pasti di antara hadirin ramai juga guru-guru bahasa. Jadi dalam saya dilahirkan dalam generasi tikus yang pelat ni, rasa malu untuk bercakap di hadapan dengan kepelatan saya, dengan ketidakmampuan saya. Jadi awal-awal lagi saya minta maaf cikgu-cikgu. Apabila kita bercakap tentang titah Baginda Sultan Nazrin Shah dalam bulan Oktober 2016 di Dewan Bahasa dan Pustaka, kita wajar juga mengambil titah Baginda apabila Baginda pergi ke UiTM dalam bulan November 2016. Dua titah Baginda Sultan yang sangat rapat dalam tempoh masa ini, saya kira adalah titik awal kepada usaha untuk menyemarakkan lagi, memperkasakan lagi identiti bangsa, bahasa dan budaya Melayu di negara ini. Saya dan rakan-rakan yang dalam perjuangan kecil kami cuba untuk menyumbangkan, dengan pengalaman kami yang kecil ini, cuba untuk menyumbangkan, sangat-sangat gembira dengan menerima titah Baginda Sultan. Kerana lontaran daripada generasi yang terdahulu, daripada mereka yang lebih berpengalaman, mereka yang lebih berkuasa dan tentunya mereka yang lebih berkemampuan untuk mengubah kehidupan kita ini, keduduk kelangsungannya bangsa kita ini, tentunya menjadi lanjutan kepada aspirasi kami. Kami yang setahun jagung ini minta diberikan ruang dan diberikan peluang untuk turut sama menyumbang. Tadi ramai yang mengatakan bagaimana generasi tikus pelat macam saya ni, kami yang menjadi puncanya, dan saya bersetuju kami yang menjadi puncanya kerana kami lebih membesarkan bahasa asing. Lebih mudah bila saya sebagai pengamal undang-undang, saya pergi ke mahkamah, lebih mudah kerana di mahkamah tinggi rata-rata hakim akan menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa kebangsaan yang secara peruntukan perlembagaannya adalah bahasa kebangsaan tidak digunakan lagi. Jadi saya sebagai generasi muda ini memohon maaf kerana kami yang sedikit sebanyak bantu untuk merendahkan martabat bahasa. Tetapi kami jugalah yang berjanji akan sama-sama untuk menaikkan kembali martabat ini. Bahasa adalah jiwa bangsa, titah Baginda Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dan saya percaya hanya dengan membawa generasi moden seperti saya dan juga kalangan yang lebih muda daripada saya, cucu Profesor Zainal mungkin, untuk kembali kepada bahasa Melayu, barulah kita sebagai sebuah bangsa mampu untuk kembali kepada fitrah bangsa ini yang majlis. Sebenarnya sukar untuk saya menerima konsep bangsa yang majlis sewaktu saya membesar, kerana terima kasih, saya memang pendek. Semasa membesar, saya pernah membaca perkataan bangsa yang majlis. Ketika itu saya agak janggal untuk menerima kenapa majlis kenduri ke, majlis kahwin ke. Tapi maksud perkataan majlis itu lebih berat sebenarnya. Bangsa yang majlis ialah bangsa yang menghormati diri kita sendiri dan juga menghormati bangsa luar. Dan kita sepatutnya ada dengan keyakinan diri untuk menerima bahasa asing sebagai bahasa kedua, ketiga, tetapi tidak menyamaratakan, meminjam perkataan Datuk Abdul Aziz tadi, menyamaratakan dengan bahasa kita. Bahasa kita, bahasa ibunda, bukan hanya diterima kerana itu adalah bahasa darah bangsa kita, tetapi lebih utama saya sebagai pengamal undang-undang kerana kita rakyat yang memegang kad pengenalan telah berjanji untuk menghormati peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Saya suka memetik titah Baginda bagaimana status bahasa Melayu di dalam
kandungan bangsa, negara berkait rapat dengan kuasa pemerintahan dan kuasa politik. Ini adalah kebenaran yang dapat kita lihat pada masa sekarang. Dengan kecelaruan politik yang terlalu mendesak, kita juga sebagai satu bangsa, kita juga sebagai satu pemegang amanah bahasa, kita juga menjadi celaru. Pasal saya kan generasi yang terlalu banyak social media, viral dengan generasi muda yang terlalu segan untuk berbahasa Melayu. Kalau berbahasa Melayu, macam Profesor Zainal cakap tadi, I feel stupid. Kerana bahasa elit ialah bahasa Inggeris. Saya sendiri di rumah, bahasa ibunda saya sebenarnya ialah bahasa Inggeris kerana ibu saya ialah guru bahasa Inggeris. Tapi cinta saya kepada bahasa adalah kerana darah susu galuh saya yang memahami perjuangan bangsa berdiri di atas perjuangan bahasa. Satu-satunya cara untuk kita kembali kepada kekayaan budi bangsa kita adalah dengan menghormati peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah perkara yang harus kita lakukan, dan menghormati juga peruntukan undang-undang di bawah akta-akta, antaranya selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan, juga Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya suka untuk memetik perbandingan perlembagaan di antara beberapa negara di rantau ini, kerana di dalam dunia ini terdapat 4 perlembagaan yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di dalam negara masing-masing. Malaysia mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di bawah perkara 152 dan 161. Kita jarang menyebut tentang 161 kerana perbezaannya ialah 161 peruntukan mengenai bahasa di Sabah dan Sarawak, dan keadaan di Sabah dan di Sarawak penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan berbeza. Jadi kita tak boleh terlalu lupakan perkara 161 sedang kita melihat perkara 152. Di Indonesia, di bawah pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebut istilah yang digunakan ialah bahasa negara dan bukannya bahasa kebangsaan. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia dan bukannya bahasa Melayu, walaupun kosakata perbendaraan kita tahu hampir sangat sama dengan bahasa Melayu. Di Singapura yang agak janggalnya kerana mereka lebih menerima pandangan ke barat sebenarnya, tetapi di bawah artikel 153A Constitution of the Republic of Singapore menyebut bahasa kebangsaan mereka ialah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Singapura kalau berucap sangat fasih. Sedangkan kita, ahli politik kita yang berucap di Dewan Parlimen tidak mampu untuk menyebut beberapa perkataan. Sedangkan mereka mengambil dengan mudah kad pengenalan yang telah diberikan kepada mereka. Mungkin apa pandangan Profesor Datuk Zainal tadi patut dibuat sebelum kita beri kad pengenalan, kita periksa dulu bahasa boleh ke tidak.